madu kelulut campur dengan 5 kasturi. Peras biji 5 kasturi, madu kelulut kan boleh lebah kan. Itu ayat suam sikit. InsyaAllah tu bolehlah bertahan, boleh tidur lah. Itu kalau bercakap ini balik kan. Bingung dah. Mesti biar ramah. Muka surat bapa kita ni. Yang Rumi. Ya, saya dah. Dah tahu. 80 no. Khiaran bagus bab ni. Minta maaf, saya tengok awak hampa semayang lewat sangat subuh sini. Duk tunggu tu imam ke atau memang hampa bagi macam mana? Dia semayang, saya pun imam juga. Ingat pegang pada hadis Nabi, idza shalla ahadukum ma'a jama'atin falyukhaffif. Apabila kamu semayang dengan orang ramai, Nabi kata ringankan. Fa inna fihi musaqif, kena belakang hamba tu ada orang tua, ada orang tak larang, ada macam-macam hajat. Wa idza shalla ahadukum, kamu semayang seorang diri, falyutawil ma sya', panjang ikut suka hamba. Saya tengok tadi lewat tadi, saya imam di sebab saya zuhur dah. Saya zuhur je, mau tulis tak ada. Sebab saya pun sibuk. Jadi orang suka saya jadi imam. Cepat, bukan cepat apa, masa tu. Kalau saya main, saya tak ada semayang qabliyah, saya tak buat dah. Saya main tengok orang selesai berqabliyah, saya terus qamat. Walaupun hak saya sebagai imam, dia boleh. So maksudnya boleh tu imam ni, dia tunggu hampa kena tunggu aku semayang sunat tu. Tapi kena berakidah kita main lewat. Orang banyak kerja, kena balik awal dengan lapak nasi zuhur saja pun saja lah. Lapak nasi dengan apa. Jadi saya main, keset tak semayang sunat, saya terus qamat. Kalau saya ada sekali, lepas saya semayang je, ada orang, tak ada orang semayang sunat, saya suruh qamat. Saya suruh qamat. Tak perlu tunggu sampai 10 minit, 5 minit. Saya ada je, kalau saya habis semayang sunat, qabliyah, qamat. Walau ada, kadang-kadang kita duduk, nak main, dah ada orang semayang sunat lagi. Kawan yang lewat main, dia tengok ada orang semayang sunat, dia semayang juga. Dia berangkai. Yang kawan yang main nak balik awal langsung je lewat dengan sebab kita. Jadi bab semayang sunat tak perlu kita raikan. Dalam keadaan jemaah ni semayang tu hak imam, manakala qamat tu hak Bilal. Jadi Islam ni dan bagi mudah, nak bagi senang, menyenangkan kita, indah Islam ni. Ba'diyah tak apalah, dah dia tak ada masalah, semayang habis dah, sebab tak buat-buat lagi kan. Qabliyah ni disunat tu. Jadi kita kena raikan orang, kena ramai orang yang main jemaah. Kadang-kadang bukan semua orang yang pelanggan tetap tak, kadang orang bodoh tidak jinak main sebagainya kan. Saya tengok tadi lewat tadi ni, dia ada dekat 20 minit baru mula tu. Daripada waktu. Sebab subuh biasa paling tinggi 10 minit dah. 10 minit ya. 15 minit gitu je. Tadi sampai 20 tadi ni. Saya tengok sampai 20 tadi, tengok tadi. Dia tengok tadi waktu qamat tak ada ni. Lewat sangat tengok tadi. Satu lagi, dalam ayat sajdah ni, dia tak perlu kita baca hal atas, tak pakai satu tak apa. Berhenti tang esok sambung tu, sambung tang walaqad ataina tu. Hal atas tak payah baca tak apa kan. Dia bukan isyarat lah tu. Dia ringkas sikit. Kadang-kadang subuh kan lewat subuh lah ni. Sebut ada nabih ni. Jadi kita baca tu kalau apa nama, baca ayat sajdah ya. Baca sajdah benar sambung pula walaqad ataina musul kitab ni begini. Apalah tu pulang tu. Masa tu. Tak pada semua nak panggil sebab Islam ni dia sederhana. Dia makna wasatiyah, dia sederhana, ketat sangat pundak, longak sangat pundak kan. Sebab kita beramai-ramai macam-macam lah. Lain dah kalau jemaah tu regular tu. Pelanggan tetap, Pak Lang ni hujan ribut ke dia main. Ini maka sunat kita baca banyak. Sunat zikir banyak. Sebab kalau kita jadi imam, zikir hanya 3 kali je. Tapi kalau jemaah tu sikit, memang pelanggan tetapnya Pak Long ni sunat sampai 11 kali. Mereka ni memang suka beribadat. Panjang tak buat. Tengok Islam kita tengok kena sesuai masa tempat.
Tak apa lah tu saya nak panjat ke apa-apa. Baik. Khiyar dalam nikah. Makna khiyar telah terangkan dalam bab jual beli. Dan makna sini ialah salah satu daripada dua pihak suami atau isteri ada hak boleh milih antara teruskan nikah atau cancel, pasah. InsyaAllah hari ini kita belajar tajuk baru cerita pasal bab khiyar. Dalam bab jual beli dia ada jenis dipanggil khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar aib. Bila berlaku saja jual beli penjual akad jual beli antara penjual pembeli, maka penjual pembeli ada hak buat khiyar, pilihan nak teruskan jual beli ataupun nak cancel, tarik balik. Pertama dipanggil khiyar majlis mengikut hukum fiqh. Apabila penjual pembeli dalam jenis akad, dalam kedai contohnya, dalam bangunan contohnya, lagi mereka tak keluar daripada bangunan tempat akad tu, segi hukum fiqahnya ada berhak untuk tolak balik jualan. Saya tak jadi belilah, saya tak jadi jual lah, ada hak di segi law undang-undang. Kalau dah keluar kedai tu, segi undang-undangnya dia tak berhak untuk tarik balik jual beli tu. Kalau terima pun atas nama budi bicara, bukan atas nama segi undang-undang. Sebab hukum fiqah dan muamalat lah. Satu lagi, kok mana pula ustaz? Tak apalah bangunan, kalau pasal malam mana ada bangunan. Penat nak kira macam mana? Dia ke bergerak langkah 3 langkah, beralih 3 langkah segi undang-undangnya, dia tak berhak tarik balik, sama ada penjual atau pembeli. Itu. Satu lagi dipanggil khiyar syarat. Khiyar syarat ni, katalah saya nak jual kereta second lah 50,000, jual second, kita tak tahu bila nak rosak, benda apa nak rosak. Bila kata setakat ni alhamdulillah lah, okey lah, tak apalah, aku setuju beli yang hang ni, tapi dengan syarat aku beli kat hang dalam tempoh 3 hari. Kalau aku tak hantar balik, mana aku setuju. Kalau aku hantar balik, hang kena bagi duit balik, kereta aku sepah balik kat hang. Setuju tak? Setuju. Ini khiyar syarat, dia benar sekat 3 hari je. Satu lagi dipanggil khiyar aib, cacat. Beli derian-derian mangkang, beli derian-derian putih, beli beras berkulat, itu ada hak untuk kita tolak kerana cacat benda kita jual beli. Khiyar aib dipanggil, ya. Itu bab jual beli lah. Cerita dalam mak nikah ni pula. Cerita mak nikah ni sini. Bila telah berlaku akad nikah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dengan tidak tahu rupanya lepas akad dapati ada cacat, bolehlah kedua-dua pihak atas salah satu daripadanya khiyar. Lepas akad nikah tak tahu yang sebelum ni depa ni ada benda cacat yang kita tak tahu pada zahir, sama ada suami atau isteri, maka ada hak depa tadi buat pilihan, bukan cerai dah, boleh batalkan, cancelkan nikah, pasahkan nikah, ataupun redha. Kalau redha teruskan, kalau tak redha boleh pasah lah, boleh batalkan nikah tu. Dia pasah nikah, dia tak rujuk. Kalau nak balik kena buat akad semula. Dia berbeza dengan talak. Kalau talak nak balik boleh rujuk kan. Kalau dalam masa iddah pasah tak, pasah dia kena akad semula. Dia tak timbul soal pasah nikah balik, pasah pula di mana kali pasah tak apa. Dia bukan talak kan. Dia berbeza ke talak sikit. Baik. Maka cacat meneruskan khiyar pilihan itu ada 7 macam. 3 daripadanya bersekutu pada laki-laki dan perempuan. Pertama, gila. Mereka tak habang, rupanya makcik, laki kita tu ada lesen tanya mu'tad. Lama dah cerita tu masa mengaji mesti tu ni. Lesen tekanan pelajaran. Jauh butal. Tapi lah elok lah
takut dia jadi balik lah. Saat ini sembelih dia tengah malam pula, haru pula. Ada hak boleh buat pilihan. Reda, teruskan. Tak reda, batalkan akad nikah. Atau nikah dengan janda, mereka tak habaq, rupanya kawan ni meriah. Rupanya meriah ni, tu orang kata orang tua pesan, kalau bini tengah dalam pantang, jangan susah hati, jangan susah hati. Yang muda tak ada, semua je waiter belakang yang main mengaji hari ni. Muda tak pernah nampak ada ni. Seorang dua yang ada apa. Orang pilot lah. Kami dah pencin dah, kami tok wantuk dah kami ni. Dia kalau bini dalam pantang tak boleh bagi rongsit sehati. Ni kadang-kadang bini dalam pantang yang lelaki berayau pergi melepak pergi apa, mula susah hati. Mula bini sangka buruk macam-macam. Ada setengah tu orang jantan kena peranyak kat mereka lah, anak-anak kita ni. Dalam pantang tak susah hati. Cerita satu kes bini tok guru ni. Saya mengajar ke jemaah rumah dia, pagi kita pergi mengajar tu, makan rumah dia lah. Lepas tu kata saya pergi tu dia tak ada, dia pergi Mekah. Bini dia keluar semang rabung dengan saya. Biasa saya pergi tu sepatah dua lah, kisah dalam untuk isteri bagaimana. Dia semang rabung, dia cerita bukan-bukan hak ayah macam kedai keluarga dia. Lepas tu keluar cerita. Lepas tu anak dia kata, Ustaz, mak saya merian Ustaz. Oh, betul. Dia secara mak dia ni penyemberian ni ada secara mak dia ni anak tunggu pondok. Ayah dia bagi pondok dia orang alim, jadi ayah dia beli, orang kata macam beli lah, anak murid buat bantu. Umur masa tu mak dia dia kata masa tu 14 tahun bagi anak kata guru ni. Tak apalah, 14 tahun nikah. Masa dia mengandung anak sulung tu, Tok Guru ni pergi Mekah. Masa tu naik kapal haji, pergi teman mak dia pergi Mekah sama. Kapal haji 3 bulan 4 bulan ke dia pergi Mekah tu. Kapal ayak ingat. Bayangkan tengok, anak sulung beranak, suami tak ada rumah, pergi Mekah. Hati duk bimbang mereka tengok ibu muda umur 14 tahun mengandung anak sulung. Suami tak ada, pergi Mekah. Duk hunsin bawa merian. Tu dia kata mak dia kata anak dia, mak dia merian hanya bulan haji, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 3 benda. Tak. Ini jadi ini sebab ayah ke Mekah. Jadi dia nak main Ustaz 3 bulan je, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Bila tak jadi dia jadi sembang bukan apa, sembang itu bukan apa nak tak usah. Dia beracau gitulah, sembang kayu rendah. Ya. Kita ni kata kita tak tahu janda atau merian. Redha teruskan, tak redha tak apa, sah. Ya. Yang kedua, kusta saya sebut juzam. Mana kata kusta? Kusta di Sungai Buloh yang mereka kena asing kesian, yang tangan mereka jadi kekot, jadi habis, jadi sisi huduh rupa kan? Boleh pasal. Ketiga, sopak, saya sebut baras. Sopak ni tahu, berbalau putih-putih. Dia kadang-kadang dengan sebab makan ubat. Ada saya jumpa ada 3 orang 4 lama je. Saya kata awak 4 lu jadi putih tahun ni. Maka ubat doktor ni pun tu dia, saya anak doktor, menantu doktor. Kadang hospital ni doktor-doktor pelatih di depa bagi ubat tu lebih daripada dos, lebih daripada kadar ubat. Banyak yang makan kena silap makan jadi pekak, hilap pekak. Dekat ustaz kawan saya pekak saya mati, panas panas sangat, pekak saya mati. Ni gamaknya nak ubat putih habis. Putih. Kalau putih semua tak apa juga. Ada satu orang sahabat mengajar kerja kapten, dia putih semua tak apa, tapi dia tak boleh tahan panas. Dia kena panas dia pedih kulit. Tak apa lain lawak dia pun lawak, elok lawak sungguh lah.
Yang satu lagi penyakit yang tu lain. Apa yang putih semua tu, yang mata tu tak pernah naik tu, apa dia panggil apa? Apa nama tak tahu penyakit. Ada istilah tu. Albino. Albino. Yang putih semua kan. Yang putih semua, mata dia tak pernah ni. Tidak, kawan ni bukan putih semua. Dia mata elok sebagai kerja tu, kulit dia. Jika redha tak apa, tak redha, cerai, pasal tu ialah. Duduk dalam, dia tak nampak. Ni ada belakang lelaki keempat. Keempat, zakar terpotong semua sekali atas kerat. Yang baki tidak sampai had sepanjang takut. Ini khas lelaki tersebut. Jabun. Tok Mudim silap. Ni ada berlaku kes ni. Hospital Lok pergi bagi attendant buat kerja. Saya balik masa 84. Satu kes berlaku tu anak polis ngaji kat saya, mak diri dah ni. Macam mana tak tahu attendant punya dia kerat batang kawan tu. Ya Allah. Ada tu dia, kalau dia faham, dia boleh simpan peti air. Dia batang tu darah je, dia bukan tulang. Jadi dia pun boleh sambung balik. Tapi mereka tak tahu ke apa. Pak dia saman kerajaan Malaysia. Lekat tak tu. Saya tak tahu budak tu. Ingat lah ni umur dah 40 tahun. Saya ingat dia nama budak. Sian lah. Ada tu. Itu potong batang. Dia asal potong kusuk Jawi ni apa? Potong kulup ni. Kulup tu yang najis. Yang kote melekat tong tu. Boleh, tak apa. Nak semayang tak berkatan, tak apa. Tapi kena peceh keluar. Kalau semayang kena bilik air, kena kobek satu khoja kata orang Perak pula tu. Kena kelebek keluar basuh, tak apa. Nanti yang jadi kerat, kena kerat ujung tu. Nampak tak? Jadi ini masalahnya di kerat tak isi tu. Kesian kawan tu. Ya, lah ni kalau isteri reta, tak apa, tak reta, boleh pasang. Benda ni ada masalah tu. Ilmu ulama dia buat siap masalah. Yang kelima, mati pucuk. Tu lemah, seakan lebih, tidak boleh subuh. Khas pada orang lelaki-lelaki tersebut onda. Ke depan dia cerita bagus lagi. Keenam, lubang kulan tersumbat dengan daging, tidak bolehkan setubuh. Ini khas pada orang perempuan, bahasa sebut ratak. Ada ke benak aib macam ni, orang tak tahu. Saya kini berlaku di taping. Comel perempuan tu, yang kaunseling ni, kawan saya dia kemaluan tersumbat dengan daging, tak ada setubuh, sakit lah. Lalu suami minta pasah, lalu minta bintang dua, suami itu pasah nikah. Tapi akhirnya perempuan itu menikah dengan orang korporat pergi operate di Singapura pun. Alhamdulillah lah dapat anak, empat orang dapat anak perempuan, tak ada masalah. Kisah macam ni orang tak cerita lah aib. Tapi benar ni ada, Allah Ta'ala buat situ, benar ni ada. Kisah tertentu jadi kemaksiat dia boleh buat, apa heran kan? Benar macam ni ada. Sekiranya potong atau dioperate dia boleh bersubuh, teruskan khiyar pasah. Kalau boleh dioperate, doktor ada, pakar ada, dia boleh bersubuh, maka tak boleh kita pasah lagi kan? Dia orang perempuan ni. Ketujuh, lubang kerusuhan sebab dengan tulang pun ada kes. Bila kita tahu, kita belajar, ada apanya. Ada tu ulama-ulama buat. Disebut masalah ni sebab ada masalah tu. Aib orang tak cerita. Betul orang kata pasah tak ada jodoh sebab orang tak cerita lah. Ya. Bukan kusat cuma dengan tulang. Dia khas pembesar sebut qarnu. Ya, baik. Bila ada salah satu dari cacat ini, bolehlah kedua-dua pihak atas salah satu daripadanya khiyar pasah atau cancel akad nikah sebab segera, dengan syarat lakukan pasah itu hadapan qadi. Dia nak pasah kes macam ni, dia tak boleh sendiri, kena bawa ke mahkamah. Dia tak boleh pandai-pandai kita hang gila ni pasah nikah malam, tak boleh. Dia kena pergi mahkamah. Sebab esok takut
Kalau tak mahkamah jadi bergaduh. Jadi bergaduh, jadi bertengkar, jadi apa? Ada mahkamah putus lah. Beli sabit pasal atau tidak kan? Mahkamah lah. Tapi tentang cacat mati pucuk tidak disabitkan, melainkan dengan pengakuan suami isteri di hadapan qadi atau saksi yang menyaksikan ikrarnya dengan sumpah isikan suami ingkar setelah baru sabitkan mati pucuk. Minta maaf cerita panjang sikit bab ni dah. Benda ni mati pucuk ni jangan main-main tu. Dalam kajian Ismail Tabici pakar sakit tuan, Malaysia ni 6 juta orang disepanggil istilah menderita jalan senyap. Nampak dia janggut tebal, misai keras macam tembaga, yang tu dia kiok. Banyak berlaku, tak suruh bohong lah. Tambah Pak Long Pak Lang ni habis konek KO habis dah. Tak suruh bohong lah, nak bersembang dia dekat sebab tu. Pasal apa? Dalam kajian, minta masa nak kena cerita direct turun, tak boleh malu benda ni. Benda hak ni. Punca dia makanan. Kita hak umur 60 tak kata kok lemah, ni hak umur 30 baru nikah main mengaduhai dah. Main mengaduhai dah muda-muda. Pasal makanan tu di atas saya nampak punca dia minyak sawit tu. Kan dulu kan kita akan makan minyak nyok. Minyak sawit lah masuk kimia, masuk bahan-bahan kimia banyak. Dia bawa persyarat dengan Ajinomoto, makanan segera, makanan tu hak jenis-jenis apa makanan yang gas semua ni melemahkan saraf. Air di antaranya. Tentu ada penyelesaian dia. Nak kata tak exercise askar ni kira berpuluh pun lemah. Saya kata pasal makanan. Pasal makanan. Dia ada petua, ada lah. Apa nak buat wirid boleh lah tu. Cerita apilah. Lihat Tok Guru bagi tahu. Tok Guru nak bersuruh kuat. Dia bernikah sampai 3-4 orang. Sebab pertama sekali zikir orang yang ibadat kuat memang set kuat. Semayang tu sukses. 12 rakaat sekali kita buat semayang sunat 12 rakaat sehari, dia boleh buat kuat syarat. Batu orang kuat ibadat, kuat zikir ni, nafsu set kuat. Tok Guru dia bernikah banyak pasal tu. Dia panas zikir. Apa kalau kaji amai lah. Apa cantik tak ulang masa lagi, saya kena tanya dah. Apa tak main rugi bagi ni. Cantik. Ya qawiyyu ya matinun. Amalkan sebanyak 329 kali selama 40 pagi. Saatnya ya qaimatin ya qaimatin ya qaimatin ya qaimatin ya qaimatin ya qaimatin ya qaimatin. Ente pakai tu hak dombo tu mudah. Hak pakai yang kelkong tu ya qaimatin kelkong, ya qaimatin kelkong, ada nombor tu senang tengok. Saat dia 10 minit dah 40 pagi. Ya qawiyyu ya matin. Apa makna? Wahai Allah yang mengkuatkan, mengukuhkan. Niat bagi kuat iman saja. Sama lah, jangan kuat yang tu saja, kuat iman sama. Amalkan 40 pagi. Tak ada ulangan apa cantik yang duk tanya lepas ni dah. Ya qawiyyu ya matin. Tu kita boleh amalkan. Yang satu guru bagi ni. Satu lagi, dia ada bersenam. Saya tak reti bersenam arwah Pak Ayah Junik. Pak Ayah kan bini ber-7 orang. Pak Ayah Junik Perhormat. Dia Mekah duduk sebilik dengan saya. Orang patut umur 90 tahun, badan tegak orang tua tu. Pagi-pagi bersenang rimau ni dia merah pakai bersenang rimau pagi hari. Patut kuat orang tua ni. Bukan merah muka-muka. Dia umur 90 lebih mati tu. Badan tegak tua tu. Payah. Bini 7 orang. Tak apalah, mak dia ada senam, tak apalah. Yang setengah tu ni zikir. Amalkan zikir tu kan. Ada juga ilmu-ilmu macam ni.
tempat situ dia orang kata, dia apabila masa orang tua tu ada siapa tak berkisah, dia matilah baru menyesal, tak pergi ambil ilmu dia. Dia pakai jabat pekeras bawa pisau lipat. Siapa pun tak ambil, saya pun tak ingat nak pergi ambil ilmu orang tua tu. Dia jabat, dia pegang jabat, dia baca doa, pekeras dia, pisau lipat satu buat bidah. Duit belah nak bagilah. Lipat kena ada wajib. Sayang dia mati, siapa pun tak pergi ambil. Allah pakat menyesal belakang. Ada yang saya tak mahu mengaut setan berada agak. Ni perempuan, dia urut, lepas tu habis urut kena testing dengan dia. Tu celaka punya betina punya tu kena pergi berzina dengan dia pula, nak testing bagus tak bagus. Tu mengaut. Ada hak kawan pergi tu, ada. Syaitan kan. Ada berlaku di Perak, saya pun tak dengar cerita. Dia perempuan, dia urut. Ada Pak Long yang pergi 9 kali apa pergi kat dia tu. Dia urut dalam kedai, tak tengok di suami dia ada depan. Suami dia sekali lah. Ini boleh lagi hidup ni. Aduh, dia tengok dalam kedai, dia tengok urut dalam kain tu. Mudah ada tak sampai 4 bulan pun tu. Tengok macam-macam ikhtiar lah. Tapi kok benda penyakit dah ni. Sebab tu hampa kalau pi pasar malam, kalau tengok pakai berimpun pedah tu sah ubat kuat dah tu. Hak berimpun tu semua lemah bateri belakang tu, kompom, tidak mampu dia tak tunggu tu. Tu yang saya ikhtiar tu. Kopi panggung yang saya jual tu, kopi panggung tu cerita sejarah. Saya kenal dengan toki tu. Saya jual banyak sampai bulan keluar zakat banyak laku. Kemudian dah banyak dah kedai-kedai buka, ada kedai, saya pun berhenti. Lama saya berhenti kat 2 tahun. Lepas tu tiba tiruan. Dia berkata, ustaz, kami makan hak ustaz jual tu, jadi hak apa bawa kami di kedai. Saya kata tiruan banyak. Kopi radik mereka tiru, Mahkota Dewa mereka sidang punya kerja lah ni. Saya kata akhir saya jual balik lah. Saya pergi ambil dari toki, saya jual balik. Nak ambil dah kopi panggung tu. Makan dia pecah 4 kali. 4 kali pecah. Maksudnya boleh makan 4 kali pecah tu. Dia makan dia 40 minit sebelum berlayak lah. Kalau makan tu lain macam ayah menyinga-nyinga kata orang Peraknya. Sunat tu memang cari ubat jenis tu. Satu lagi hak jenis madu lebah lah dengan apa dan telur puyuh bagian tu masing-masing lah. Itu maknanya jenis kopi dicampur dengan apa nama ni daripada Brazil tu. Tu untuk power, untuk tenaga kan pada masa sunat. Jangan makan sebungkus. Ibu perkenal satu tu Imam bin Tanjung masuk hospital orang tua tu. Makan hanya 4 bagi 4. Memang dia terasa dia naik darah cepat kan. Darah dia menurut cepat. Kena ikhtiar lah ke mana pun, kena ikhtiar dengan mana. Satu ustaz yang kata bodoh, dia kata ustaz saja menjadi Jordan. Dia nikah dengan, saya sangkut dengan saya juga lah. Anak perempuan sayang, anak datuk orang baik sebagainya. Tak berfungsi. Mak makan dia tanya lelaki tak ada peluk-peluk romen-romen, tak ada. Dia buat tak tahu je, kata bodoh punya ustaz. Apa punya ustaz? Dia mengaji bab hak Matlaul Badri, mengaji kitab Arab, bab tu dia tak mengaji. Akhir 7 bulan pasah. Kira perempuan tu tidak ada iddah. Ustaz tu punya ustaz bodoh tu, kata ustaz tu bodoh. Lepas tu satu lagi, doktor ni kawan anak saya, nikah ustaz juga. Habis kuduri dekat 2-30 ribu. Tak ada apa-apa. Lepas tu dia pergi habak kat kawan dia, kata aku pun takut dia tak lepi, tapi aku nak try tengok belum nikah aku menjadi. Ada ke pula boleh try tu, kata bodoh ustaz ni. Mengaji Mesir tu ustaz tu. Dia kata bodoh bab-bab tadi. Dia pada mengaji bab lain, yang bab ni dia tak mengaji. Akhir bini minta pasal doktor nikah orang lain lah ni.
Jadi benda-benda macam ni dia berlaku banyak masyarakat kita dengan. Sebab tu lelaki macam ni kena bawa ke mahkamah. Demikian kadi beri tempoh setahun supaya dapat peluang berubat. Bagi tempoh setahun peluang berubat kan. Dia berubat supaya dapat dan sebagainya. Dan jika belum bersetubuh antara keduanya, kalau belum bersetubuh lah. Adapun jika sudah bersetubuh macam kita ni, cara bersetubuh yang betul, walaupun sekali tidak luskan pasah sama sekali, lah dia kondel lah nak minta pasah tak boleh lah mahal oi. Dulu tak apalah, dengan syarat belum bersetubuh baru boleh minta pasah. Kalau hak lama tu elok, dia biasa elok, lah dia kondel main tua-tua main lama tak boleh dah lah. Tahu kan syarat dia tu. Kena mengaji ibad ni baru kita tahu mengaji ibad nikah ni banyak benda masalah kita tak tahu. Lepas tempoh setahun, jika tiada bersetubuh juga, tidak baik kita boleh main. Pada isteri daripada qadi pada hakim, luluslah pasal itu. Dia apa-apa kena mahkamah. Suami saya dah berubat setahun tak mau jadi tuan, saya tak mau dah tuan, boleh pasal. Adapun cacat daripada pasal daripada itu seperti buta, kudung, rupa hudung dan sebagainya, tidaklah perlukan pasal tu, tak boleh lah. Sebab nampak zahir buta, dia tahu buta mau buat apa dah. Nampak dia takut terikat kudung okey, rupa hudung tak boleh lah. Tak ada pasal itu sebab dia tengok daripada awal. Baiklah, harus bagi tiap-tiap satu tukar sakit tu lah. Seorang pada terbit ni batuk sikit berapa kita bubat ni. Ada soalan nak tanya Syirah? Ada soalan? Ada soalan? Ada muskil apakah? Baik, tak apa, insyaAllah. Siapa senjata mukmin ada lagi ya? Senjata mukmin yang amalan-amalan yang kitab ditulis dengan tangan ulama Banjarmasin Martapura ni, dengan yang Rumi, ini ulama Jawa tapi dia lain punya isi dia. Dua-duanya semua jenis amalan-amalan pelindung diri dia, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li muslimatina. ربنا عليك التوكل عليك المصير ربنا اتنا في الدنيا حسنه تقبل الله منكم